Shalom dan selamat sejahtera saudara-saudari sekalian. Rahmat dan berkat Tuhan bersama-sama dengan kamu semua. Saya bersyukur kita berjumpa lagi walaupun dalam talian. Saya berharap kamu semua sihat dan baik-baik belaka. Hari ini saya akan bersambung dengan surat Yakobus bab 3 ayat 13 hingga 18 mengenai hikmat dari dunia, hikmat dari syurga. Mari kita baca surat Yakobus bab 3 ayat 13 hingga 18. Adakah di antara kamu seorang yang bijak dan pandai? Dia harus membuktikannya dengan kelakuannya yang baik dan melalui kebajikan yang diamalkannya dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Tetapi jika kamu sangat iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah berdosa terhadap berita benar daripada Allah dengan bercakap besar tentang kebijaksanaan kamu. Kebijaksanaan semacam itu tidak datang dari syurga, tetapi berasal dari dunia, daripada tabiat manusia yang berdosa dan daripada roh jahat. Apabila orang iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka akan berlakulah kekacauan dan segala macam kejahatan. Tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang datang dari syurga, pertama sekali murni, suka akan kedamaian, lemah lembut dan ramah tamah. Mereka berbelas kasihan dan mengamalkan segala macam perbuatan baik. Mereka tidak berat sebelah ataupun munafik. Kebaikan adalah hasil daripada benih kedamaian yang ditanam oleh orang yang suka akan kedamaian. Saya rasa kamu selalu ada dengar tentang kata-kata ini. Kebijaksanaan dari dunia boleh dikaitkan dengan nafsu manusia dan syaitan. Disebabkan nafsu manusia yang ingin mengikut hati keinginan diri sendiri, ini telah membolehkan syaitan mempunyai peluang untuk memancing kita ke pangkal jalannya. Pangkal jalan yang salah. Di ayat 14 hingga 16 menyatakan lebih mendalam tentang kebijaksanaan datang dari dunia. Ayat 14 menyatakan tentang bukti atau ciri-ciri kebijaksanaan duniawi. Bukti kebijaksanaan yang datang dari dunia mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Iri hati atau kita panggil hasad dengki, mementingkan diri sendiri, cakap besar dan menafikan kebenaran. Iri hati menyebabkan seseorang rasa tidak senang hati apabila melihat orang lain diberkati. Dia rasa cemburu, dengki dan ingin memperolehi benda itu. Sebagai seorang Kristian, sikap yang patut kita perolehi adalah seperti dikatakan dalam surat 1 Korintus bab 12 ayat 26, iaitu jika seorang menderita, maka semua turut menderita. Sebaliknya, jika satu diberi penghormatan, semua turut bersuka cita, bukannya iri hati atau tidak senang hati. Paulus menggambarkan orang Kristian sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi, bayangkanlah kalau mulut seseorang menerima makanan atau tangan dan kaki, adakah tangan dan kaki mereka cemburu? Tidak kan? Tetapi dalam gereja, jemaah Kristian adalah satu tubuh dalam Kristus. Sebenarnya mereka tidak patut cemburu atau dengki di antara satu sama lain. Tetapi kita sering lihat mereka merasa iri hati dan cemburu terhadap satu sama lain. Apabila mereka dapat tahu saudara seiman mereka memberi rumah baru, kereta baru, atau mempunyai girlfriend atau boyfriend, naik pangkat pekerjaan baru dan sebagainya. Oleh yang demikian, jika kita sering iri hati, kita harus sedar bahawa ianya datang dari nafsu hati kita sendiri dan syaitan menggunakannya untuk membuat kerjanya. Oleh itu, cepat-cepat bertaubat dan meminta Tuhan mengampuni dosa kita ini dan menyucikan
diri kita dari dosa. Kerana iri hati merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Jika ada iri hati, kita tidak ada kasih. Jadilah orang yang mempunyai kasih seperti yang diingini Tuhan. Bukti yang kedua ialah mementingkan diri sendiri. Saya rasa kebanyakan kita mempunyai sifat yang mementingkan diri sendiri. Kita akan mengutamakan diri sendiri lebih daripada orang lain. Contohnya, waktu makan bersama-sama, kebanyakan orang akan mengambil semua makanan kesukaannya dulu tanpa memikirkan orang lain yang belum makan. Atau semasa berkongsi membeli barang, kita akan memilih yang terbaik untuk kita sendiri dan tinggalkan yang tidak bagus kepada orang lain. Sikap macam ini juga dilihat dalam kehidupan rohani seseorang. Misalnya, jika kita hanya memberi perhatian kepada rohani kita sendiri, yang penting ialah saya rajin beribadah, belajar firman Tuhan, berteduh, melayani Tuhan dan sebagainya. Sama ada orang Kristian lain penting beribadah, menjadi suang berundur, jatuh ke dalam dosa dan lain-lain. Itu bukan urusan saya. Jadi, bayangkan seseorang yang melakukan senaman angkat berat barang di mana hanya satu bahagian seperti lengan diperhatikan dan dilatih, manakala seluruh badan tidak diendarkan. Pastinya bentuk badan keseluruhan orang itu akan menjadi sangat hodoh, kan? Begitu juga jika kita hanya memikirkan pertumbuhan iman kita sendiri dan tidak mengambil berat tentang iman dan pertumbuhan rohani orang Kristian yang lain, pasti gereja kita akan jadi hodoh dan tidak bertumbuh. Adakah anda akan memberi perhatian kepada sesiapa memerlukan galakan dan doa untuk bertaubat dan balik ke pangkuan Tuhan? Kita jemaah Kristian adalah satu tubuh Yesus Kristus. Sepatutnya bertindak memberi pertolongan, dorongan dan galakan kepada saudara-saudari seiman supaya selalu berserta dengan Tuhan Yesus dan bersatu hati. Bukti sifat yang ketiga kebijaksanaan dari dunia adalah cakap besar dan menafikan kebenaran. Orang yang suka bercakap besar mempunyai sikap dan perbuatan yang suka memegah-megahkan diri sendiri. Mereka juga adalah golongan yang menafikan kebenaran. Jadi, setiap kali mereka membuka mulut untuk meluahkan perasaan, mereka menipu diri mereka sendiri. Cakap besar dan menafikan kebenaran adalah jenis penipuan yang paling teruk dan tidak disukui orang ramai dan Tuhan. Sementara ayat 15 mengajar kita tentang perkembangan atau kedatangan kebijaksanaan duniawi. Yakobus menyusun secara tertib dan jelas tentang kedatangan kebijaksanaan duniawi. Kedatangan kebijaksanaan duniawi yang pertama adalah dari dunia. Kebijaksanaan duniawi terikat dengan bumi. Ianya berbeza dengan asal-usul Tuhan di syurga. Tidak ada sesuatu yang melampaui atau nilai yang kekal dalam kebijaksanaan duniawi. Sama seperti bahan lain, ia tertakluk kepada rasuah dan kerosakan. Yesus berkata dalam Matius bab 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku kekal selama-lamanya. Kedua ialah datang dari tabiat manusia yang berdosa. Tabiat manusia di dunia ini penuh dengan nafsu diri sendiri atau dikatakan daging dan tidak rohani. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus bab 2 ayat 14. Sesiapa yang tidak mempunyai Allah tidak dapat menerima kurnia daripada roh Allah, kerana
orang seperti itu tidak dapat memahami dan menganggap suatu kebodohan sahaja. Kurnia dari Roh Allah hanya dapat dinilai secara rohani. Yang ketiga ialah datang dari roh jahat atau Satan. Anda tidak dijelaskan kebijaksanaan dunia sebagai manusia semata-mata. Satan mengambil peluang untuk mempengaruhi dan menyesatkan manusia. Dalam 1 Timotius bab 4 ayat 1, Roh Allah dengan jelas mengatakan bahawa pada akhir zaman beberapa orang akan menyangkal Kristus. Mereka akan taat kepada roh yang menyesatkan dan kepada ajaran roh jahat. Dalam Yakobus ayat 16 mengatakan apakah hasil dan kesan kebijaksanaan duniawi yang Yakobus jelaskan. Tadi kita telah bincang bukti dan kedatangan kebijaksanaan duniawi. Di manakah perkara-perkara ini wujud? Di sana juga akan berlaku akibat yang dahsyat. Kebijaksanaan duniawi akan menghasilkan urutan seperti sebab dan akibat yang padat. Yang pertama ialah ianya menyebabkan keliruan, di mana anda mempunyai iri hati dan yang pahit. Di sana anda akan mendapat keliruan dan kekacauan. 1 Korintus bab 14 ayat 33 mengatakan Allah ialah Allah yang suka akan ketertiban, bukan kekacauan, seperti yang berlaku di semua perjumpaan jemaat Allah. Jadi, anda pasti yakin ini bukan datang dari Tuhan. Setiap manusia di dunia melakukan apa yang betul di mata mereka sendiri. Pihak berkuasa dipersoalkan, diingkari dan dihina. Gereja menjadi tidak berkesan dan tidak teratur akibatnya. Yang kedua, ianya menghasilkan setiap kerja yang jahat. Di mana kamu mempunyai perselisihan, di sana kamu akan mendapati setiap perbuatan jahat. Cita-cita adalah baik, sehingga ia menjadi mementingkan diri sendiri yang kemudiannya membawa kemerosotan sikap seperti saya akan buat apa sahaja untuk mendapat atau memperolehinya, sehingga memijak kepala orang dan menikam dari belakang bagi mencapai kehendaknya. Inilah kerja yang jahat. Dalam 1 Timotius 6 bab 6 ayat 10 berkata, sikap mencintai wang menimbulkan segala macam kejahatan. Ada orang yang mengejar wang sehingga menyangkal Kristus dan akhirnya menderita serta berduka cita. Di sini kamu semua dapat tahu bahawa kebijaksanaan duniawi adalah sementara dan membawa akibat yang tidak baik. Juga membawa duka cita dan derita kepada diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, kebijaksanaan dari syurga adalah benar-benar berasal dari Yesus Kristus. Ianya turun dari syurga dan merupakan pemberian Tuhan kepada setiap orang beriman yang ingin berserta bersama-sama dengan Tuhan. Surat Yakobus bab 1 ayat 5 mengatakan jika sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Tuhan supaya Allah memberi kebijaksanaan kepadanya. Kerana Allah memberi dengan murah hati dan dengan sukacita kepada setiap orang. Seterusnya, surat Yakobus bab 1 ayat 17 juga mengatakan setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari syurga dan diturunkan oleh Allah, pencipta semua cahaya di langit. Dia Allah yang tidak berubah dan dia tidak menyebabkan kegelapan apapun. Apakah ciri-ciri kebijaksanaan syurgawi? Dalam ayat 17 menyatakan, tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang datang dari syurga
pertama sekali, murni. Perkataan murni adalah yang pertama daripada 7 perkataan atau frasa yang digunakan oleh Yakobus untuk menggambarkan kebijaksanaan syurgawi. Murni bermakna suci. Hikmah yang datang dari Tuhan adalah suci. Kekudusan adalah sifat utama Tuhan. Dalam Petrus bab 1 ayat 16 mengatakan, di dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci kerana aku suci. Murni menunjukkan yang tidak bernoda, tidak tercemar dan tanpa sebarang campuran. Ia tidak bercampur aduk. Ia adalah asli. Kesucian adalah seperti cahaya. Apabila cahaya memasuki bilik, ianya menghilangkan kegelapan, tetapi ia sendiri tidak boleh dipengaruhi oleh kegelapan. Dengan cara yang sama, hikmah syurgawi memasuki dunia yang dosa ini, tetapi tidak dipengaruhi olehnya. 6 ciri selebih boleh dikumpulkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama ialah pendamai. Pendamai adalah golongan yang tidak suka bermusuhan, tidak suka membalas dendam, tidak suka mengadu. Dalam Amsal bab 3 ayat 17 mengatakan hikmat memberi kamu kehidupan yang sejahtera dan sentosa. Dan dalam Roma bab 12 ayat 18 mengatakan, dengan sedaya upaya berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Oleh itu, kebijaksanaan syurgawi membawa kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup kita dan orang lain. Kebijaksanaan syurgawi mempunyai ciri lemah lembut dan bertimbang rasa, kerana orang yang dapat kebijaksanaan syurgawi tenang dan akan mengumpul semua fakta sebelum memberi pendapatnya. Ia tidak cepat naik marah tetapi membuat keputusan lebih cermat dan teliti. Dalam Filipi bab 2 ayat 3 dan bab 4 ayat 5 mengatakan, janganlah lakukan sesuatu bagi kepentingan diri sendiri atau kerana hendak menyombongkan diri. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Hendaklah kamu bertolak ansur, Tuhan akan datang segera. Ciri kategori ketiga ialah rendah hati. Mempunyai ketundukan watak, sentiasa bersedia untuk mendengar, terbuka kepada carangan, pendapat dan pembetulan orang lain. Ianya tidak memegahkan diri sendiri. Mari kita tengok apa tindakan atau kelakuan orang mendapat kebijaksanaan syurgawi seperti yang ternyata dalam ayat 17 dan 18. Pertama, orang yang memiliki kebijaksanaan syurgawi akan bertindak dengan penuh belas kasih. Matius bab 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah juga akan mengasihani mereka. Kita harus menunjukkan belas kasihan kepada orang dalam keperluan walaupun dia tidak layak. Kedua, bagi orang yang mempunyai kebijaksanaan syurgawi akan bertindak dan mengatasi segala cabaran dan masalah dengan penuh buah roh yang baik. Dalam Galatia bab 5 ayat 22 hingga 23 mengatakan, sebaliknya inilah hasilnya jika orang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka saling mengasihi, bersukacita, hidup rukun, sabar, berbudi, baik hati, setia, rendah hati dan dapat mengawal diri. Tidak ada hukum yang menarang perkara-perkara seperti itu. Ketiga, orang yang mempunyai kebijaksanaan syurgawi tidak akan memilih kasih.
Dia tidak memihak dalam pertingkaian apabila dia bertindak sebagai penimbang tara. Dia dapat mengelak daripada terlibat secara peribadi dan tidak menunjukkan pilih kasih. Seperti kita telah belajar dalam bab 2 surat Yakobus mengenai pilih kasih. Keempat, orang yang mempunyai kebijaksanaan syurgawi tidak akan berpura-pura. Dia akan bertindak dengan ikhlas. Tidak ada agenda atau motif tersembunyi dalam penghakiman. Roma bab 12 ayat 9 mengatakan, kamu harus mengasihi orang lain dengan ikhlas. Kamu harus membenci apa yang jahat, tetapi berpegang kepada apa yang baik. Dengan demikian, adalah penting bagi kita memperolehi kebijaksanaan dari syurga. Kerana kebijaksanaan dari syurga adalah dari Tuhan Yesus. Ianya murni, kekal dan damai. Ia tidak menghasilkan kekacauan, keriruan dan pada di hidup kita dan orang lain. Dia mengasihi orang lain dan Tuhan adalah keutamaannya. Janganlah dapat kebijaksanaan dari dunia. Ia membawa maut kerana ianya adalah dari hati nafsu kita sendiri yang penuh dengan iri hati, cemburu, suka cakap besar dan menafikan kebenaran. Ini memberi peluang kepada syaitan datang menggoda kita untuk mengikutinya. Ingat, syaitan selalu menunggu peluang ini untuk memancing dan menipu kita ke pangkuannya. Jadi, janganlah ditipu dan dipancing oleh syaitan, tetapi dampingilah Tuhan dan hidup berserta dengan Tuhan, supaya kita tidak senang digoda dan ditipu syaitan. Dapatlah kebijaksanaan dari syurga dan bukannya kebijaksanaan dari dunia. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur kerana Kau mengasihi kami dan selalu berserta dengan kami. Kami serahkan hidup kami kepada Kau kerana kami tahu Kaulah kekuatan hidup kami. Pemberian Kau kepada kami adalah terbaik dan sempurna. Jadi berikanlah kami kebijaksanaan Kau supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan baik dan selalu berserta dengan Kau. Kebijaksanaan Kau adalah penuh dengan kasih dan kekal dan juga damai. Kasih Kau berlimpah-limpah dalam kami dan kami juga dapat mengasihi orang lain. Tingkah laku kami juga dipenuhi dengan buah roh Kau yang baik dan disukai Kau. Keimanan kami juga akan bertumbuh dan menjadi matang. Perasaan cemburu, iri hati, suka cakap besar dan menafikan kebenaran tidak akan bersama-sama kami. Tetapi kekudusan Kau bersama dengan kami supaya kami akan jadi rendah hati dan lemah lembut. Kami serahkan diri kita kepada Kau sekali lagi. Kuduslah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang Maha Kasih kami berdoa. Amin. Terima kasih. Perolehilah kebijaksanaan dari syurga. Bye. Jumpa lagi.